Ya, Assalamualaikum, selamat sejahtera. So hari ini kita akan teruskan dengan tajuk 1.3 bentuk-bentuk perniagaan lain. Okay. Selain daripada empat bentuk perniagaan, empat bentuk milikan perniagaan, kita ada milikan tunggal, kita ada perkongsian, kita ada syarikat dan juga kita ada koperasi. Kita ada dua lagi bentuk-bentuk perniagaan lain. Yang pertama kita ada franchise. Franchise ni merupakan satu bentuk perniagaan yang berpotensi besar menyumbang kepada kepesatan ekonomi negara. Kenapa kita kata franchise ni sebagai penyumbang terbesar? Disebabkan oleh sistem perniagaan yang berdaya saing. Franchise ni merujuk kepada hubungan antara dua pihak dari segi perjanjian urus niaga antara franchisor dengan franchisee. Ini adalah ciri umum franchise mengikut Akta Franchise 1998. Yang pertama, perniagaan mesti dikendalikan mengikut sistem yang ditetapkan oleh franchisor. Yang kedua, perniagaan dijalankan mengikut tempoh yang ditetapkan dalam perjanjian. Yang ketiga, franchisee berhak untuk menggunakan cap atau rahsia dagangan milik franchisor. Yang keempat, franchisor mengenakan kawalan berterusan kepada franchisee. Yang kelima, franchisor bertanggungjawab memberikan bantuan kepada franchisee. Franchisee akan membuat bayaran dalam bentuk fee ataupun balasan lain yang dipersetujui oleh franchisor. Franchisor dan franchisee boleh menjalankan aktiviti perniagaan secara berasingan. Dalam raja dekat bawah ni, kita boleh tengok peranan franchisor dengan franchisee. Sebelum cikgu nak terangkan tentang gambaran perkaitan antara franchisor dengan franchisee, cikgu nak tunjukkan apa dia franchisor, apa dia franchisee. Apa dia franchisor, apa dia franchisee. Kejap ni. Contoh cikgu bagi perniagaan franchise macam contoh dia macam KFC. Contoh dia macam KFC. KFC ni ataupun McDonald ini adalah satu perniagaan franchise. Franchisor ni dia punya ibu pejabat dia. Yang terletak di KL lah, KFC Holding Malaysia Berhad. Ini dia punya franchisor. So franchisee ni adalah yang anak-anak di bawahnya tu. Yang perniagaan yang dibuka untuk mengikut perniagaan blueprint daripada perniagaan franchisor. Contoh dia kita ada KFC Peling. KFC Bukit Indah. KFC Skudai.
Ini adalah contoh-contoh franchisee lah. So apa peranan franchisee? Franchisee dia akan sediakan satu bayaran, kita panggil sebagai bayaran permulaan ataupun kita sebut dia sebagai fee kepada franchisor. Okay, biasanya bayaran permulaan ini adalah satu bayaran yang besar. Okay, satu bayaran yang besar kita beri kepada franchisor. So franchisor akan gunakan bayaran permulaan tersebut untuk memberi sokongan promosi dan juga pentadbiran kepada perniagaan. Okay, kat sini promosi ni kita boleh cakap contohnya kalau KFC yang ibu pejabat tu dia akan sediakan semua promosi. Jadi setiap KFC yang terdapat di bawahnya atau kita panggil sebagai franchisee ni akan menggunakan promosi yang sama. Okay, begitu juga dengan pentadbiran. Okay, pentadbiran ni termasuklah pekerja, layout kedai, segala yang berkaitan dengan perniagaan yang dibuka oleh franchisee. Okay, selain daripada itu, franchisor dia akan tetapkan kawalan mutu perkhidmatan. Okay, sebab itu kalau awak pergi mana-mana KFC, dia punya ayam dia sama, resepi dia sama. Okay, semua mutu-mutu perkhidmatan dia sama sebabnya dia dikawal oleh franchisor. Okay. Yang ketiga adalah penyelidikan dan pembangunan produk baru. Maksudnya yang ni adalah R&D, Research and Development. Okay. Kalau dia nak buat sesuatu yang baru, franchisor yang akan membuat produk development tersebut. Okay. Akan buat produk tersebut dan seterusnya dia yang akan menguji produk tersebut. Okay, selepas daripada itu, bila dah sesuai, baru dia akan perkenalkan kepada franchisee. Dia akan ajar franchisee macam mana nak jalankan perniagaan tersebut. Okay, dan sebagai balasan, okay, franchisee selain daripada bayaran permulaan, franchisee perlu sediakan bayaran berkala. Okay, berkala ni maksudnya mungkin setiap bulan ataupun setiap tahun lah seperti dalam perjanjian. Okay, let's say setiap bulan franchisee dia rasa dia nak beri keuntungan sebanyak 20% kepada franchisor. So setiap keuntungan setiap bulan, setiap franchisee dia akan beri kepada franchisor. So franchisee inilah yang ada hubungan terus dengan pelanggan. Okay, franchisee dia akan sediakan barang dan perkhidmatan. Kalau contoh KFC ni dia akan sediakan ayam lah contohnya. Okay, dan pelanggan akan membuat bayaran dalam ringgit Malaysia kepada franchisee. Okay, boleh faham tak konsep perkaitan antara franchisor dengan franchisee ni? Boleh faham tak? Okay, boleh Okay, so cikgu teruskan Okay. Okay, kita nak tengok apa maksud franchisor. Okay, franchisor merupakan syarikat induk yang memiliki hak asal atas jenama produk. Okay, franchisor akan menyediakan produk dan juga sistem perniagaan. Okay, selain daripada KFC, kebanyakan fast food adalah perniagaan franchise lah. Okay, ini adalah contoh lain lah. Contohnya macam Nelson. Nelson ni kalau kita tengok kat pasar raya dia yang jual jagung tu. Okay, ini adalah peranan franchisor. Yang pertama, memberikan hak menggunakan imej, jenama, sistem operasi dan format perniagaan kepada franchisee. Okay, menyediakan blueprint ataupun petunjuk pelaksanaan bentuk perniagaan kepada franchisee. Okay, membantu menyediakan khidmat latihan, contohnya menyediakan kursus ataupun bimbingan. Okay. Okay. Selain daripada itu, memberikan pengetahuan tentang sistem pemasaran yang digunakan oleh franchisor kepada franchisee. Okay, yang ni contoh dia macam kalau contoh KFC dia buat sekarang ni dia pakai cikgu tak tahu apa promotion terbaru. Okay, contohlah dia kata dia memperkenalkan loaded potato bowl tu. So bila dia nak buat iklan tu, first dia akan terangkan kepada franchisee tu
apa sistem yang digunakan, apa iklan yang digunakan, apa yang cuba disampaikan. So bila franchisee dia tahu, bila pelanggan tanya dia boleh jawab dengan yakinlah. Okay. Selain daripada itu, franchisee juga dapat bertahan dan perniagaan dapat dijalankan dengan lancar dan terus maju. Maksudnya tak ada masalah lah kalau pelanggan tanya. Okay. Franchisor juga membiayai kos pengiklanan, okay, dan dengan menjalankan aktiviti promosi bersepadu. Okay, kalau awak tengok contoh KFC, HQ dia ataupun franchisor dia yang akan jalankan iklan dekat TV. Okay, dia tak ada satu-satu franchisee yang buat iklan. Contoh dekat Peling iklan lain, dekat Bukit Indah iklan lain, tak ada. Semua iklan dia adalah berpusat yang dijalankan oleh franchisor. Okay, promosi bersepadu. Okay, selain daripada itu, franchisor juga memberikan bantuan dalam bentuk ramuan khas serta alatan dan juga perkakas. Okay, kalau pergi mana-mana KFC, resepi dia sama, ramuan dia sama, alat-alat yang digunakan pun sama. Dari segi packaging ke, dari segi kerusi ke, semuanya adalah sama. Okay. Kelebihan dan kekurangan perniagaan franchise kepada franchisor. Okay, kelebihan yang pertama, dapat mengembangkan perniagaan secara global. Okay. KFC ni dia punya origin dia sebenarnya daripada US. Okay. Kentucky kan. Kentucky tu adalah seseorang di daerah Kentucky, tak silap cikgu. Dia mula-mula dibuka dekat US. So KFC ni asalnya daripada US, dia boleh kembangkan dekat serata dunia lah, ataupun kita panggil sebagai secara global. Dekat Malaysia ada, dekat Singapura ada, dekat UK ada, okay? Dekat Europe ada. So dia dah kembangkan perniagaan dia secara global. Bukan hanya franchisor tu sendiri yang berkembang, tetapi dia dikembangkan oleh franchisee. Let's say awak lepas habis belajar, awak ada modal yang mencukupi, awak rasa nak buka satu perniagaan franchise. Okay? So awak yang teroka kawasan baru tersebut untuk membuka perniagaan tersebut. Okay, yang kedua, dapat menikmati ekonomi bidangan, iaitu ekonomi bidangan ni adalah keuntungan yang diperolehi daripada peningkatan jumlah dalam sesuatu pengeluaran. Maksudnya awak keluarkan pengeluaran dalam jumlah yang besar, awak akan dapat untung yang lebih maksimum lah. Yang itu kita panggil sebagai ekonomi bidangan. Okay. Yang ketiga, mekanisme yang berkesan bagi menembusi pasaran baru. Okay. Cikgu percaya kalau awak buka KFC dekat mana-mana kawasan baru, dia akan terus berjalan. Maksud cikgu, dia senang untuk memperkenalkan produk dia. Okay, let's say awak ada buka satu kawasan baru dekat Nusa Jaya. Okay, Nusa Jaya rasa cikgu macam tak ada KFC lagi. So awak rasa itu adalah satu pasaran yang baru dan awak nak buka kat situ. Okay, so orang akan tertumpu sebab tak ada lagi perkhidmatan tersebut dalam kawasan tersebut lah. Okay. Berkongsi risiko dan tanggungjawab dengan franchisee. Maksudnya kalau satu franchisee ni gagal, franchisor dia tak akan gagal sorang-sorang. Dia akan berkongsi risiko kegagalan tersebut dengan franchisee. Okay. Struktur pengurusan tidak begitu besar. Okay. Apa yang dikatakan dengan struktur pengurusan yang tidak begitu besar? Franchisee dia akan uruskan outlet dia sendiri. Kat situ ada pengurus besar dia yang akan uruskan jualan dia. Okay, dia cuma mendapat bantuan macam mana nak jalankan perniagaan. Tetapi perniagaan tersebut tetap perlu dijalankan oleh franchisee dan dia perlu ada X factor untuk menarik pelanggan datang kat kedai dia. Okay, kekurangan dia boleh menjejaskan reputasi franchisor sekiranya franchisee tidak mematuhi kualiti produk yang ditetapkan. Okay, contoh, ayam yang dikeluarkan tak masak. Okay, yang mendapat nama bukan KFC yang kecil ni tadi. Contohnya KFC Peling, ayam dia tak masak. Okay, bukan KFC ni saja yang dapat nama buruk, malah semua KFC mendapat nama buruk disebabkan ada satu orang yang membuat kesilapan lah. Okay. Yang kedua, peningkatan dalam kos sokongan operasi untuk franchisee.
Okay. Semakin banyak franchisee yang dibuka, semakin banyak kos yang franchisor perlu agihkan untuk membantu, untuk menyokong operasi franchisee tersebut. Okay, mungkin dalam satu perniagaan, ada dekat HQ dia lah, dia ada banyak supervisor. So supervisor ni dia akan pantau, let's say satu supervisor pantau 5 outlet. Okay, tetapi apabila ada banyak sangat franchisee, dia sama ada perlu naik banyakkan supervisor ataupun satu supervisor tu perlu pantau banyak outlet. Okay, so dia punya kos untuk dia nak sokong operasi perniagaan tersebut akan semakin meningkat. Okay, yang ketiga, kesukaran memilih franchisee yang baik dan berdaya saing. Okay, biasanya sebab perniagaan franchise ni adalah satu perniagaan yang stabil. Okay, so dia perlukan ramai orang yang memohon untuk membuka franchisee ni. So sebagai franchisor dia kena pilih mana franchisee yang baik dan juga berdaya saing. Okay. Franchisee pula adalah syarikat yang membeli hak kebenaran untuk menggunakan jenama daripada franchisor. Okay. Franchisee dia akan menyediakan modal dalam bentuk dana, sumber manusia dan usaha berterusan untuk memastikan kelangsungan perniagaan. Okay, sumber manusia ni pekerja lah maksud dia. Okay, ini adalah peranan franchisee. Pertama, menjalankan aktiviti perniagaan mengikut peraturan dan sistem yang ditetapkan oleh franchisor. Okay, kalau franchisee gagal ikut sistem yang telah ditetapkan oleh franchisor, penamatan kontrak mungkin akan dibuat oleh franchisor lah. Okay. Ini adalah kelebihan dan kekurangan perniagaan franchise kepada franchisee. Okay. Kelebihan yang pertama, memiliki dan menjalankan satu perniagaan yang sistematik. Okay. Maksudnya, kalau awak baru nak buka perniagaan baru, awak perlu set up perniagaan, awak perlu rancang strategi, awak perlu tentukan berapa modal, berapa pekerja, macam mana layout kedai. Okay. So bila dia dah bersetuju nak buka perniagaan franchise, satu bentuk perniagaan yang sistematik, automatik dia akan dapat. Okay. Dia cuma hanya perlu keluarkan modal yang lebih lah. Okay. Reka bentuk yang seragam, maksudnya semua perniagaan franchise adalah sama. Okay. Mendapat sokongan pengurusan daripada franchisor. Okay. Risiko kegagalan perniagaan adalah rendah. Okay, jenama yang terkenal. Okay, biasanya franchise ni adalah satu jenama terkenal. Selain daripada KFC, kita ada McDonald's, Pizza Hut. Okay, kebanyakan fast food semua adalah perniagaan franchise ataupun coffee shop. Itu pun antara perniagaan franchise juga lah, macam Starbucks. Okay, T-Life, okay, yang boba-boba tu itu kebanyakan itu adalah perniagaan franchise. Okay, tidak perlu banyak pengalaman dalam perniagaan. Maksudnya franchisee ni dia tak perlu banyak pengalaman. Okay, dia akan mendapat sokongan daripada franchisor lah untuk menjalankan perniagaan. Okay, kekurangan dia perlu mengawal kualiti barang kerana boleh menjejaskan nama baik franchisor. Okay, sebab itu kalau awak tengok dekat mana-mana fast food dia ada dia punya guideline. Okay, macam contohlah dekat tak silap cikgu dekat Burger King. Okay, cara nak potong bawang, cara nak potong salad, dia ada cara dia. Okay, dia ada berapa dia punya tebal, berapa dia punya sukatan dia macam mana. Okay, sebab tu ada satu kes, tak silap cikgu dekat luar negara lah, kat US ke, kat UK cikgu tak ingat, Subway, awak pernah makan Subway kan? Okay, Subway tu pernah kena saman disebabkan oleh saiz roti yang tak sama. Okay, dan orang yang saman tu menang lah, saman tersebut memang bila diukur tu tak sama. Okay, so dia perlu kawal dia punya kualiti supaya dia tak menjejaskan nama baik franchisor. Okay, yang kedua, franchisee ni diterikat dengan perjanjian franchise dan bergantung kepada franchisor. Let's say dia pilih franchise yang tidak stabil. So franchise tersebut
mengambil keputusan untuk menutup perniagaan. So dia pun terpaksa menutup perniagaannya. Okay? Lebih-lebih lagi dengan pandemik sekarang lah, even syarikat yang besar pun terpaksa menutup perniagaan sebab tak mampu untuk menanggung kos-kos overheadnya. Okay. Yang ketiga, tiada inovasi dan juga inisiatif sendiri untuk majukan perniagaan. Okay. Maksudnya dia dah terlalu banyak menerima daripada franchisor. So franchisee ni dia tak ada rasa pun macam mana nak, dia tak ada rasa nak macam mana nak promote perniagaan dia sendiri. Okay, semua dia akan ikut daripada franchisor. Okay, selain daripada itu cikgu tambah lagi satu. Okay, franchisee ni dia dia tak kreatif lah. Okay, kalau contohnya dia ada idea untuk keluarkan mungkin dia nak keluarkan produk yang dirasa boleh sweet dengan penduduk setempat, boleh kena dengan selera penduduk setempat, tetapi dia tak boleh gunakan idea dia sebab dia terikat dengan perjanjian antara franchisor. Okay, untuk usaha sama ni cikgu akan sambung next class sebab nanti kalau awak tak faham kalau cikgu terus sambung. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Terima kasih.